Hai, Assalamualaikum. Okey, pada video kali ini saya nak share dengan korang mengenai satu software ni di mana jika korang ni tak ada basic dalam design, korang boleh buat design dengan cantik dan nampak lebih profesional. Jadi jika korang seorang YouTuber, Insta famous ataupun korang banyak melibatkan diri dalam design, saya showkan kepada korang semua untuk mendapatkan software ni. Okey, kalau korang nak tahu software apa, jom kita lihat video ini. Okey, jika korang tengok sekarang ni, ini adalah software yang saya masukkan iaitu Canva. Okey, kalau korang dah biasa melibatkan diri dalam design sebelum ni, korang tahulah software Canva ni berfungsi macam mana. So di sini saya nak buat review secara ringkas lah mengenai software Canva ni. Okey. So di sini kalau korang tengok di atas ni dia ada menu. Okey. Ya, jika kita lihat di sini dia ada templates. Okey, templates ni dia ada social media, personal, business, marketing, education dan trending. Okey, dan setiap menu-menu ni, sub-menu ni dia ada template-template dia. So bila kita kira-kira dia memang ada beratus-ratus ribu template yang boleh kita siap untuk edit lah. Okey, so sekarang ni, okey, jika kita lihat di sebelah kiri ni pula, okey, dia ada beberapa features lah untuk memudahkan kita untuk akses. Okey, sebagai contoh ni adalah design yang telah kita buat sebelum ni. Okey, kemudian di sini ada brand kit untuk kita masukkan logo jenama kita dan sebagainya. Okey, yang ni content planner. Okey, jika korang ni memang seorang designer, okey, memang kita akan banyak plan-plan lah yang kita nak buat. So di sini Canva ni dia menyediakan planner ni. So nanti jika korang ada plan, nanti korang boleh tulis di sini. Okey, nanti korang boleh tulis di sinilah. Okey, apa yang perlu korang buat. Okey, supaya kita tak lupalah apa yang perlu kita buat. Okey, yang seterusnya adalah create team. Okey, jika korang ada team yang ramai untuk design ni, nanti korang boleh create team di sini dan boleh berbincang lah. Okey, design macam mana yang nak. Okey, yang ni all folders ni. Okey, yang ni adalah untuk kita mengasingkan lah. Okey, jika korang banyak buat design, okey, sebagai contoh korang buat design untuk thumbnail YouTube, design untuk post di Instagram, design untuk post di Facebook, nanti korang boleh buat folder di sini dan korang boleh asingkan. Okey, manakala untuk trash ni pula adalah untuk design yang telah kita pernah padam lah sebelum ni. Okay, jika korang pernah terpadam sebelum ni, nanti korang boleh akses semula di sini. Okey, so itu adalah review secara ringkas mengenai dashboard di Canva ni. Okey, jika kita lihat di atas ni, dia ada template. Okey, kita cuba klik pada template ni pula. Okey, jika korang lihat di sini dia memang ada banyak lah template-template yang kita boleh terus edit. Okey, sebagai contoh di sini, okey, yang ni Instagram post, yang ni web banner, yang ni logo, Instagram stories. So kalau korang nak cepat naikkan follower korang di Instagram apa semua, okey, korang boleh create grafik ataupun design yang cantik dan kemudian korang boleh post di Instagram korang tu. Okey, ya, jika kita lihat di sini dia ada banyak lah. Okey, yang ni poster, flyers, kad dan sebagainya. So di sini saya cuba nak tunjukkan kepada korang mengenai secara asas lah, edit secara asas menggunakan Canva ni. Okey, so di sini saya cuba nak design satu thumbnail YouTube. Okey, so kita pergi ke social media di sini. Okey, so kita cuba cari thumbnail YouTube. Okey, so di sini kita dah jumpa thumbnail YouTube. Okey, kita boleh terus klik. Okey, dan jika korang lihat dia ada sebanyak 612 template di sini. Okey, so di sini korang boleh terus pilih. Okey, sebagai contoh lah. Okey, sebagai contoh kita ambil yang ni. Okey, kita ambil design ni. Okey, kemudian kita klik pada use template ni. Okey, ini saya nak tunjuk contoh lah macam mana Canva ni berfungsi. Okey, macam mana kita nak design menggunakan Canva ni. Okey, so ini adalah pada bahagian editing Canva. Okey, kalau korang tengok di sini dia ada elemen-elemen lah yang perlu untuk edit. Okey, sebagai contoh di sini, okey, yang ni elemen ni adalah gambar ataupun galeri mereka lah. Okey, di sini dalam elemen ni kalau tak silap saja dia ada beratus-ratus ribu gambar yang kita boleh guna secara percuma.
Okey, so nanti korang boleh type lah. Okey, sebagai contoh di sini korang nak type rumah. So kita type saja rumah, house. Okey, pastikan dalam bahasa Inggeris lah. Okey, sebab dia tak sediakan dalam bahasa Melayu. Okey, so nanti korang nanti dia akan senarai lah yang berkaitan dengan rumah. So korang pilih yang mana berkenan yang untuk korang design lah. Okey, so di sini adalah kita boleh guna secara percuma. So tak perlulah kita untuk cari di Google Image dan sebagainya, sebab itu akan melambatkan kerja kita. Okey. So pada elemen ni saya dah terangkan. Okey, pada upload ni pula. Okey, sebagai contoh, jika kita ada gambar sendiri yang kita perlu masukkan dalam design ni. Okey, so kita perlu klik pada upload di sini dan nanti kita upload media lah. Okey, so dia akan pilih di laptop kita. Okey, nanti kita upload lah mana-mana gambar yang sesuai. Okey, bukan di laptop kita saja. Okey, nanti korang boleh juga upload gambar daripada Facebook, Google Drive, Instagram dan juga Dropbox. Okey, yang ni untuk upload. Okey, pada bahagian teks ni pula. Okey, nanti jika korang nak tambah teks, korang boleh klik pada mana-mana ni lah. Okey, yang ni teksnya lebih besar sikit. Okey, so bila kita klik pada teks tadi, dia akan keluar macam ni lah. So di sini kita boleh edit macam-macam. Okey, so kalau kita nak padam, kita just klik yang ni, kita just klik pada hujung delete ni. Okey, nanti kejap. Okey, yang ni untuk teks ni nanti kita boleh pilih. Okey, kita boleh pilih lah font. Okey, memang banyak font yang ada di sini. Kita boleh guna secara percuma saja. Okey, so nanti korang boleh pilih yang mana sesuai dengan design korang tu. Okey, so di bawah ni pula dia ada memang dia dah ada font yang dah siap design. Okey, yang Canva dah siap design. So nanti korang pilih lah jika korang berkenan. Tapi bagi saya, untuk yang teks macam ni, saya tak berapa guna sangat dalam design, sebab dia tak nampak profesional sangat. Okey, so tapi jika korang nak guna, tak ada masalah. Okey, so ini adalah untuk teks. Okey, untuk more ni pula. Okey, di sini saya jarang guna. Okey, nanti di sini korang boleh integrate dengan media sosial korang untuk memudahkan lagi design korang tu, ataupun untuk mempercepatkan lagi design korang tu. Okey, so saya dah terangkan secara ringkas pada bahagian ni. Okey, macam mana kita nak edit benda ni? Okey, senang je. Okey, sebagai contoh, ni adalah kita guna template. Okey, so kita double klik di sini. Nanti korang boleh tulis apa saja di sini. Okey, sebagai contoh, ramuan makanan. Okey, sebagai contoh saja. Okey, kemudian ni yang ni jika kita lihat ni adalah background. Okey, jika korang tak nak background ni, kita boleh klik delete saja background. Okey, untuk mencari background yang baru, kita boleh pergi ke elemen di sini. Okey, sebagai contoh, saya nak cari background yang jenis gradient. So saya type gradient. Nanti dia akan senarailah background yang jenis gradient di sini. Okey, sebagai contoh saya ambil yang ni. Okey, kemudian saya fixkan dalam design ni. Okey, so sekarang kita dah pun berjaya tukar background untuk design kita ni lah. Okey, ataupun sebagai contoh lagi, saya nak cari background yang jenis gambar. Okey, di sini saya type food. Okey, sebab saya nak background yang ada makanan. Okey, so di sini saya pilih yang ni. Okey, sebagai contoh saja saya pilih yang ni. Okey, jika korang lihat, untuk background ni, dia mengganggu teks kita ni. Okey, so kita tak dapat nak baca dengan betul lah. Okey, jadi macam mana kita nak kita mesti nak guna background ni, tapi kita nak dapatkan teks ni baca dengan lebih jelas. Okey, di sini biasanya saya akan buat blur gambar ni. Okey, untuk kita blurkan gambar ni, kita pergi ke adjust. Okey, kemudian saya akan drag. Okey, kemudian dia akan jadi macam blur sikit lah. Okey, kemudian teks ni, kalau korang nak tukar, korang boleh guna efek. Okey, biasanya saya akan guna efek
okey, splash ni. Okey, saya akan guna efek splash. Kemudian di sini kita boleh tukarlah. Okey, kita boleh tukar teks. Okey, kita boleh tukar warna teks kita untuk dia nampak lebih jelas lagi. Okey, ni saya tunjuk contoh saja. Okey, walaupun saya harap tak mengapalah kalau tak nampak menarik. Okay, sebab ni saya tunjukkan sebagai contoh saja. Okey. So di sini saya cuba back balik. Okey, saya back balik. Okey, macam mana pula kalau saya nak guna gambar daripada background saya sendiri? Okey, maksudnya saya nak upload daripada gambar saya sendirilah. Maksudnya daripada gambar tu daripada laptop saya sendiri. So jika korang lihat di sini, okey, kita first kali kita pergi ke upload di sini. Okey, jika korang masih lagi belum upload gambar yang korang nak tu, okey, nanti korang boleh upload media di sini. Okey, sekarang ni saya cuba ambil yang ni. Okey, yang ni saya dah upload siap-siap. Okey, kemudian kita boleh fixkan dalam design ni. Okey, kalau kita rasa tak sesuai, okey, kedudukan tak sesuai, kita boleh flip. Okey, so dia akan nampak macam ni lah. Okey, dan macam mana? Okey, saya nak tunjukkan sekarang ni macam mana jika kita nak jadikan background ni transparent. Okey, mudah je. Okey, kita pergi ke bahagian filter. Effect. Okay, kemudian kita klik pada background remover di sini. Okay, so nanti sistem akan proses lah untuk membuang background tersebut. Okay, so kalau korang tengok sekarang ni, sistem dah pun buang background tadi. Okay, so dia akan nampak macam ni lah. Okay, so kita boleh adjust kedudukan yang mana kita nak. Okay, kemudian jika korang tengok di sini, dia nampak tak menarik sangat. Okey, sebab dia ada macam terpotong sikit. Okey, so kita klik yang ni, kita pilih crop. Kemudian kita kita adjust saja benda ni sehingga yang mana-mana nampak cacat tu kita boleh buang. So macam ni lah bila kita dah buang background daripada gambar kita sendiri. Okey, jika korang tanya kepada saya mengenai harga, okey, so kita pergi kepada harga pula. Okey, untuk langganan Canva ni, okey, untuk package Pro dia adalah RM449.90 untuk setahun. Okey, jika sebulan lebih kurang dalam RM37 saja. Okey, yang ni package ni saya baru saja langgan dan memang berbaloi lah dengan masa saya ni dapat jimat dengan banyak. Okey. So, tapi andai kata korang tak mampu untuk membayar RM449.90 selama setahun ni, korang boleh saja guna yang free. Walaupun free, korang masih lagi tak boleh menggunakan sebanyak 250,000 free template sahaja. Tapi korang tak dapatlah untuk akses sebanyak 75 juta untuk gambar, video, audio dan juga grafik. Jika korang rasa berminat untuk mendapatkan software Canva tadi, korang boleh cek link di bawah description di bawah video ni. Bila kita lihat pada harga Canva tadi iaitu 400 lebih, bagi kita mungkin agak mahal. Tapi bila kita mendapatkan software Canva ni, sebenarnya ia dapat menjimatkan masa kita dan kita boleh fokus benda lain lagi. Jadi kepada korang yang memang tak pandai langsung ataupun yang tak ada basic langsung dalam design ni, so kalau korang dapatkan Canva ni, korang boleh edit gambar tu ataupun design nampak seperti profesional. Jadi di sini saya memang recommend lah kepada korang yang memang terlibat banyak dengan design-design, korang boleh cuba dapatkan software Canva ni. Baik, itu saja perkongsian saya mengenai software ataupun aplikasi Canva ni. Jadi jika korang ingin tahu lagi mengenai software Canva ni, nanti korang boleh tinggalkan komen di bawah video ni.